Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Grace John Lee. Fokus utama, Sarawak mampu menjadi tuan rumah kepada pementasan kesenian bertaraf antarabangsa pada masa depan. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazhari Tun Datuk Abang Openg berkata, inisiatif di bawah Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak (MTCP) mampu melonjakkan nama Sarawak sebagai pusat tumpuan untuk penggiat seni dan budaya sama ada dari dalam atau luar negara untuk mengadakan persembahan di negeri ini. Kerajaan Sarawak juga telah memperuntukkan hampir lebih daripada 200 juta ataupun hampir 300 juta untuk menaik taraf bangunan Dewan Undangan Negeri Lama menjadi pusat seni persembahan Sarawak. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Ramah Hamzah dalam Majlis Anugerah Seni Budaya Sarawak ASBS 2023 di Kuching pada Ahad. Mengulas lanjut mengenai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh MTCP, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, ia bertujuan bagi memelihara warisan negeri ini agar kekal relevan dan dikenali oleh generasi muda tempatan. Perlu juga diingatkan, bangga dan hidupnya sesuatu bangsa itu adalah disebabkan kekayaan warisan, kesenian dan kebudayaan yang terdapat di dalamnya. Justru, Premier Sarawak menyeru agar generasi masa kini mempelajari serta mendalami ilmu-ilmu seni warisan tradisional supaya ia terus hidup walaupun negara mendepani cabaran pemodenan dan kemajuan teknologi masa kini. Pada majlis tersebut, 9 anugerah telah diberikan kepada penerima yang terdiri daripada anak tempatan Sarawak. Di Mukah pula, seramai 50 peserta telah menghadiri bengkel pemerkasaan digital ekonomi pertubuhan belia kebangsaan Bersatu Sarawak, Saberkas Zon Tengah, sempena sambutan Jubli Emas Pertubuhan tersebut. Program sehari ini telah melibatkan ahli-ahli Saberkas dari sekitar Zon Tengah seperti Telian, Balingian, Dalat, Cemoreng, Repok, Tamin, Pakan. Presiden Saberkas merangkap Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Ramah Hamzah berkata, Saberkas kekal relevan dalam pembangunan anak muda di negeri ini sejak penubuhannya pada tahun 1970-an. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh wakilnya, Mun Inal, pada bengkel tersebut baru-baru ini. Menurut Datuk Sri Abdul Karim, tujuan utama penganjuran sambutan Jubli Emas Saberkas adalah bagi meraihkan serta menyemarakkan semangat sambutan agar dirasai oleh setiap warga Saberkas khasnya dan masyarakat secara keseluruhannya. Antara modul pembentangan yang ditampilkan dalam bengkel tersebut adalah modul pengenalan tentang digital ekonomi, modul peluang pendidikan dalam digital ekonomi serta modul digital ekonomi dan keusahawanan. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan menyeru agar pengunjung dan penduduk setempat sentiasa menjaga kebersihan di kawasan Tanjung Datu demi kebaikan bersama. Menurut beliau, Konstitusi Tanjung Datu mempunyai tarikan pelancong semula jadi di mana ia telah diselahkan lagi kepada orang luar menerusi kunjungan yang di-Pertuan Agong serta Raja Permaisuri Agong pada September lepas. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Zero Waste Tourism 2023 anjuran Majlis Daerah Lunduk di Pantai Pandan, Lunduk pada Sabtu. Dalam pada itu, Azizul menyokong agar program tersebut diadakan secara tahunan serta dilaksanakan di zon lain iaitu Zon Sampadi dan Zon Sematan agar Tanjung Datu terus menjadi tumpuan pengunjung untuk beriadah dan mencari hasil pertanian serta tangkapan laut. Dalam perkembangan lain, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS komited untuk menjalinkan kerjasama di peringkat antarabangsa dalam bidang kraf. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng berkata, Bandar Kuching pernah diiktiraf sebagai Bandar Kraf Dunia oleh Majlis Kraf Dunia WCC dan ia perlu dihayati dengan baik. Katanya, sebagai permulaan ke arah usaha tersebut, Kuching memerlukan hubungan dengan semua bandar di negara lain yang juga kaya dengan hasil kraf. So of course, initially what we should be doing is to have connection with all those cities who are also rich in their craft, so that we will be able to connect with each other and then we'll be able to step out from Sarawak. Okay,
So this is our intention, because it's no point you have the status and yet you already have the privilege to have the status, and I think we should be working together. Okay? Of course, the private sector, our local talent, you can see that we have a lot of talented craft people around. So the government side, the private sector, and all that should ride on this title. All right, to explore more and to put ourselves in the international standard. And Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa mengadakan lawatan ke pameran Warba Kuching WAK Festival 2023, Artistically About Kuching AAK Exhibition Special Viewing di Kuching pada Ahad. Dalam itu, Datuk Wee juga menyeru agar sektor kerajaan dan swasta saling bekerjasama bagi merealisasikan usaha berkenaan. AAK merupakan pameran yang meraihkan Kuching sebagai bandar kraft selaras dengan penghormatan yang diberikan oleh WCC. Bertemakan tekstur dan warna yang menghimpunkan artis-artis terpilih untuk meneroka sempadan baharu kreativiti serta memupuk ekosistem seni yang lebih tinggi dan berkembang maju. Manakala hubungan silaturahim terus terjalin antara belia wanis dan wanita Kampung Jepak Hulu menerusi program Randau Haiti anjuran skuad Putriku Sayang. Antara pengisian program termasuk majlis jamuan serta sesi beramah mesra bersama para belia wanis dan wanita yang hadir. Dalam hal itu, skuad Putriku Sayang ditubuhkan dengan matlamat menghulurkan bantuan makanan dan keperluan harian kepada fakir miskin yang memerlukan. Selain itu, kumpulan tersebut turut komited dalam meringankan beban golongan ibu tunggal yang berada di kawasan Jepak. Hadir sama calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi pilihan raya kecil PRK Dun Jepak Iskandar Turki. Keperluan sukan, peluang Kuching City FC KCFC untuk menempah tiket ke final saingan Piala Cabaran 2023 masih terbuka biarpun diikat Kelantan United FC 1-1 dalam separuh akhir pertama di Stadium Negeri Putrajaya pada Ahad. Bagaimanapun pengendalinya, Elis Sharin Sahab menegaskan anak-anak buahnya tidak mempunyai pilihan kecuali perlu bangkit mengatasi Kelantan United pada separuh akhir kedua di gelanggang lawan. Ujarnya, peluang kedua-dua pasukan terbuka namun optimis KCFC mampu mencipta kejutan dalam aksi timbal balik nanti. I always have confidence and belief, to make it to the final is not easy, but this is where the hard work comes from, and you need to get the result. You need to work harder, yes, and which I can see since the day I came, they work very hard. They follow the game plan and they are improving. So this is what the club wants, and hopefully we get better and we can get result by improving game by game. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perlawanan tamat. Menurut Aidil, dengan kembalinya tiga tonggak utama Abu Kamara, Mihailo Jovanovic dan Muhammad Alif dalam skuadnya, beliau optimis KCFC mampu melakar kejutan di Kota Baru sekaligus mara ke final. Dalam perlawanan tersebut, KCFC terlebih dahulu membuka jaringan menerusi rembatan kencang Bruno Di Arrojo di bal pada minit ke-10. Bagaimanapun, kealpaan benteng tuan rumah mengundang padah apabila penyerang Kelantan United FC Muhammad Ashraf Alifuddin berjaya menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-42. Aksi separuh akhir kedua akan berlangsung pada 4 November depan di Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baharu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Grace Chun Lee. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin UKAS Tengah Hari ini, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Anugerah Seni Budaya Sarawak 2023 yang disempurnakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Hamzah, mewakili Premier Sarawak di Kuching pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.